Ya Allah yang penuh dengan anugerah dan kasih dalam hidup kami. 主啊，你充满恩典、充满爱的神。 Siapakah kami hari ini bisa berdiri di hadapan-Mu menikmati akan setiap berkat 我 Tuhan. 们是谁？甚至我们今天可以站在这里来领受你的祝福。 Kami harus mengingatkan diri kami bahwa kami adalah orang-orang yang tidak layak menerima anugerah 我 Tuhan 们 itu. 一直要提醒我们自己，其实我们是不配的。 Tapi waktu kami ditolong, diangkat menjadi anak-anak Tuhan. 当我们得救，当我们被称为你的儿女的时候， Disitulah kami merasakan kasih Allah memeluk kami. 在那时候我们可以感受到神的爱， Dan hidup kami berubah, hidup kami dipanggil untuk menyaksikan kemuliaan 然 Tuhan. 后我们的生活被改变，然后我们的生活也可以见证你的爱。 Kiranya sepanjang minggu ini waktu kami mendengar akan berita Injil ini, 当我们在听你的福音的时候， kami diingatkan kembali bahwa kami hidup dengan sebuah tujuan. 我们知道我们的生活是有一个目标的， Kami bukan untuk menikmati berkat itu sendiri, 不只是来领受、感受你的祝福而已， tapi hidup kami boleh memancarkan terang kasih Tuhan. 但我们的生活也可以散发出你的光。 Pagi ini biarlah kembali Roh Kudus menolong kami mengerti akan firman-Mu. 今天早上，请求圣灵来帮助我们，可以理解、明白你的话语， Hati kami digerakkan kembali untuk berjalan dalam panggilan Tuhan. 让我们的心再次的感动的去传你的福音， Dan hidup yang baru inilah hidup yang sungguh berharga di mata Tuhan. 甚至有好新的生命、宝贵的生命在你的面前。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. 奉靠耶稣基督的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. 弟兄姐妹们平安。 Pagi hari ini kita bersyukur untuk kembali bisa beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. 感恩今天早上我们可以再来的听神的话语， Bukan karena kita setiap minggu perlu berkumpul di sini. 不是因为我们每个星期来这边聚在一起， Karena setiap kita dipanggil Tuhan memiliki sebuah rancangan Tuhan yang berbeda-beda. 因为我们每一位上帝呼召我们都有他不同的意 Tapi 念， satu di dalam kasih dan keselamatan Tuhan. 但是有的就是他的爱和他的救恩里。 Di dalam tema khotbah minggu ini yaitu apa yang harus kuperbuat supaya aku selamat. 今天的主题就是我当怎样行才可以得救。 Ada dua hal yang menjadi kata kunci kita, 今天早上有两个词是我们的焦点， yaitu keluarga. 就是家庭。 Yang kedua adalah tentang misi Tuhan. 第二的就是神的使命。 Tapi waktu berbicara tentang keluarga dan misi Tuhan itu bicara hati Tuhan yang sama. 当我们说到神的使命还有家庭的时候，那我们可以了解那个是神的心意。 Saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal yang ke-16. 我们要一起打开圣经，在使徒行传16章， Di dalam perikop 19 sampai 40 kita akan membaca dari ayat yang ke-25 saja sampai ayat yang ke-32. 我们看19节到34节，但是我们要读的是25节起。 Kisah Rasul pasal 16 ayat yang ke-25 saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. 我们先用印尼语来读。 Tetapi ayat 25, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Kan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu semua mereka. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa sulu lalu berlari masuk dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Dan jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." 25节，约在半夜，保罗和希腊祷告、唱诗、赞美神，众囚犯也侧耳而听。忽然地大震动，甚至监牢的地基都摇动了，监门立刻全开，众囚犯的锁链也都松开了。
禁足一醒，看见监门全开，以为囚犯已经逃走，就拔刀要自杀。保罗大声呼叫说：“不要伤害自己，我们都在这里。”禁足叫人拿灯来，就跳进去，战战兢兢地匍匐在保罗、希腊面前，又领他们出来说：“二位先生，我当怎样行才可以得救？”他们说：“当信主耶稣，你和你一家都必得救。” Berbagilah setiap kita yang boleh membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan ini. 那我们可以读神的圣经，还有思考他的话的，有福了。Saudara, bahwa Alkitab mengatakan penginjilan itu ada di dalam hatinya Allah. 我们可以，圣经告诉我们，传福音是神的心意。Allah yang kita kenal adalah Allah yang memiliki hati yang bermisi. 我们认识的上帝是他有宣教的心。 Nah, kita mengingat bagaimana Tuhan Yesus berkata bahwa anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. 我们记得耶稣说：“人子来为要寻找拯救失丧的人。” Nah, kita mengerti di sini bahwa keselamatan adalah selalu menjadi inisiatif Tuhan. 在这里，我们可以知道救恩是神自发的， Yaitu Dia adalah Allah yang mencari mereka dan kita yang terhilang. 就是上帝来寻找那些失丧的人。 Tetapi waktu Allah mencari dan menemukan kita yang terhilang, 但上帝来寻找遗失的人的时 Alkitab 候， juga mencatat bahwa ada satu lembaga pertama yaitu keluarga yang menjadi rancangan Tuhan itu. 圣经也记载有第一个机构，上帝所创造的。 Allah memulai misinya di tengah dunia ini melalui keluarga. 上帝开始他的使命，在这世上就是通过家人。 Diciptakannya lah Adam dan Hawa untuk bisa membangun sebuah keluarga. 他创造亚当和夏娃，就是组建一个家庭。 Di dalam mandat budaya kita mengerti bagaimana mereka beranak cucu memenuhi bumi, tetapi mereka mewakili gambar dan rupa Allah. 我们知道他们怎样的有下一代然后他们也是被创造跟着上帝的形象。 Dan disitulah kita melihat bagaimana keluarga demi keluarga itu dimenangkan, dijangkau, dicari oleh Tuhan. 然后我们可以看到，很多的家庭都被得救。 Mulai dari kita ingat kisah Nuh dengan keluarganya. 然后我们也记得诺亚的一家人也被得救。 Bagaimana kisah Tuhan memanggil Abraham dan keluarganya. 然后怎样上帝呼召亚伯拉罕和他的家人。 Bagaimana Tuhan bekerja melalui Musa dan juga seluruh bangsa Israel. 然后上帝也通过摩西和拯救整个以色列人。 Jadi kita mengerti bahwa Allah tidak hanya memakai gereja pada hari ini untuk melakukan misinya, tetapi melalui keluarga demi keluarga. 我们知道上帝不只通过教会来拯救，但是也通过家庭。 Dan saya percaya bahwa kerinduan Allah melihat seisi keluarga kita itu bisa mengenal dan menerima keselamatan. 让我们相信神也渴慕家人都可以得救，相信上帝。 Nah, sejak awal keluarga selalu menjadi gerakan misinya Tuhan. 从一开始，家庭是上帝的使命。 Ulangan pasal 6 mencatat bahwa keluarga menjadi tempat pertama diajarkan untuk mentaati firman Tuhan. 在圣经记载，家庭是第一个上帝所拯救的。 Pertanyaannya, sudahkah kita memiliki keluarga yang dirindukan oleh Allah ini? 问题是我们是不是有了像上帝所渴慕的家庭呢？ Di dalam setiap ibadah perkabungan kita selalu melihat ada peringatan-peringatan untuk almarhum. 在每个追思礼拜，我们都知道那是为了纪念逝者。 Minggu depan ini saya akan memperingati 1 tahun ibu atau mama saya berpulang. 下个星期我要纪念我妈妈回天家的 Biasanya dalam setiap 1周 ibadah 年。 peringatan kita selalu merindukan kehilangan akan sosok orang yang kita kasihi. 每纪念她的时候，我们都会很想她。 Tapi akan menjadi satu rasa syukur yang berharga, yang besar pada waktu kita mengingat apakah mereka atau dia itu sudah di dalam Tuhan. 但是当我们想到她已经信主的时候，我们都很感恩。 Nah, setiap kita merindukan ada sebuah reuni keluarga pada waktunya nanti di dalam waktu yang kekal. 我们都很想念在永恒的时候，在永恒之处，我们都很想跟他们再团聚在一起。 Nah, saudara,
Alkitab terus mencatat bagaimana keluarga demi keluarga itu dijangkau dan diselamatkan Tuhan. 圣经也有记载怎样一个家庭又一个家庭的被得救。 Kalau kita mengingat ada beberapa contoh misalnya dalam Yosua pasal 24, Yosua mengajak dia dan seisi rumahnya untuk beribadah kepada 我 Tuhan. 们也看到有几个例子，好像约书亚在他至于他和他的家人都必侍奉耶和华。 Dalam Kisah Rasul kita melihat bagaimana cerita demi cerita seperti pasal 10 Cornelius dan seisi rumahnya percaya dan dibaptis. 然后在使徒行传，格尼流和他全家人都信主并受洗。 Di dalam pasal yang sama, pasal 16 ini dimulai dengan kisah bagaimana Paulus melayani Lydia dan keluarganya. 然后在16章一开始，保罗怎样服侍利蒂亚一家人。 Dan di konteks yang tadi kita baca bagaimana dengan luar biasa kisah seorang kepala penjara dan isi rumahnya yang dimenangkan Tuhan. 然后刚刚我们读的那个罪主和他的全家人怎样的 Pagi hari ini 被 kita 得救。 akan belajar dari pengalaman misi Paulus bagaimana Allah itu menjangkau setiap komunitas keluarga. 今天我们要学习保罗他怎样的去拯救那些家人。 Nah saya akan terus mengingatkan bahwa keluarga seharusnya menjadi tempat pertama kita menerima Injil. 再一次的，我们要说，家庭应该是我们第一次接受福音的地方。 Dalam pengertian di sini memberitakan Injil tentunya adalah bersaksi, menyampaikan kabar baik itu, tetapi juga berbagi hidup di dalam Kristus kepada setiap orang. 在这里，我们知道，传福音只是要见证我们的生活给他们看。 Sekali lagi, kenapa keluarga Bapak Ibu Saudara? 再一次的，为什么是家庭？ Karena tanpa hubungan yang erat seperti keluarga yang kita miliki, kita tidak mungkin berbagi. 因为如果没有亲密的关系，好像家人一样，我们是不可能去分享的。 Kasih itu bisa dipraktekkan, dirasakan pada waktu kita memiliki hubungan. 那个爱，我们可以去显现，因为我们有关系。 Karena itu kenapa keluarga menjadi tempat yang pertama di mana Injil itu harusnya diterima. 所以为什么家庭成为我们第一个接受福音的地方？ Sudah kita kembali ke dalam konteks pasal 16 tadi, yaitu Paulus memasuki sebuah kota Filipi di daerah Makedonia. 再一次，我们回到《使徒行传》的第16章，就是保罗到腓立比，就是在马其顿的一个城市。 Kita melihat di ayat 10 dikatakan di sini sebenarnya Paulus itu dipanggil Tuhan untuk memberitakan Injil, menyeberang masuk ke dalam Makedonia dan masuk ke kota Filipi ini. 在我们第10节，我们可以看到保罗其实，上帝要叫保罗往马其顿去。 Jadi Paulus biasanya masuk ke dalam mengenal, berhubungan dengan keluarga demi keluarga di setiap kota-kota di mana dia melayani. 其实保罗到每个城市，他都去接触到每个家庭。 Sudah di dalam setiap pemberitaan Injil itu selalu akan menemui tantangan. 但是在每次他传福音的时候，他都有遇到挑战。 Maka dalam ayat 19 kita membaca bagaimana sebenarnya Paulus dan Silas itu mengalami tantangan yang besar hingga mereka ditangkap karena dianggap merugikan. 然后在19节，我们可以知道保罗他们的怎么样的被抓，因为他们人们都觉得他就是给别人，他损害了别人。 Bukan hanya ditangkap tapi juga dipukul, didera berkali-kali tanpa diadili. 他不仅的被抓，但是在很多次的被打。 Bahkan mereka dibelenggu di dalam satu penjara yang paling bawah, paling dalam, yang paling tidak bisa disentuh banyak 然后 orang. 他们被关到最深的监狱里。 Tetapi sekali lagi kita melihat cerita besarnya bahwa Tuhan memakai semua peristiwa ini untuk mempertobatkan sebuah keluarga. 但是我们知道，上帝使用这一切的情况来拯救这一家人， Yaitu keluarga dari kepala penjara ini. 也就是禁足的一家人。 Jadi Tuhan tidak memanggil Paulus untuk masuk ke kota Filipi, ketika mengalami tantangan langsung dia harus keluar kembali. 上帝没有呼召保罗进了腓立比，如果他遇到困难，就直接离开了。 Ya, ketika ada masalah justru Paulus mengingatkan dirinya bahwa dia dipanggil untuk membawa Injil itu masuk.
当保罗遇到困难的时候，他要再次的提醒自己，他应该把这福音带进去。Sudah kesulitan itu akan selalu ada di dalam tantangan pemberitaan Injil. 每次传福音，我们都会遇到那些困难， Namun jangan lupa bahwa kekuatan Tuhan juga selalu tersedia. 但我们不要忘记，上帝都一直给我们力量。 Saya tidak tahu bagaimana pengalaman kita memiliki sebuah keberanian pertama kali mungkin kita memberitakan Injil kepada anggota keluarga kita. 我不知道我们每个人的经历如何的去传福音给家人。 Oh contoh mungkin keluarga saya sudah Kristen semua, tidak perlu lagi. 可能我们的全家人都是基督徒，所以不需要再传福音。 Saudara, pemberitaan Injil itu bukan hanya memberitakan bahwa engkau harus percaya Yesus, 传福音不只是说我们要相信耶稣， tapi juga menyaksikan kasih Kristus di dalam keluarga kita. 但是要把上帝的爱也展现到我们家庭里面。 Pemberitaan Injil itu bukan hanya memproklamasikan, memberitakan, tapi juga melakukan, mendemonstrasikannya. 传福音不只是宣告、告诉别人，但是我们也要证明。 Bukankah ini yang selalu terjadi justru di tengah-tengah keluarga Kristen di mana mereka tidak melihat dan mengalami kasih Tuhan? 这岂不是我们很多在基督徒的家庭当中，我们都没有看到神的爱？ Dan banyak keluarga yang memiliki hubungan yang rusak, yang jauh, walaupun mereka semua masing-masing ke gereja dan mungkin juga ke gereja masing-masing. 虽然他们都有去教会，但是我们知道他们的关系都很不亲密。 Dan sudah kita melihat bagaimana dalam satu pergumulan yang berat, dalam satu kesulitan yang besar, Paulus dan Silas tetap mengingat rencana Tuhan. 我们可以看到保罗和希腊，虽然他们面对多么的困难，他们都还记得的就要去传福音。 Sudah kita membacanya dengan mudah bagaimana Paulus dan Silas yang sudah ditangkap, dipukul, didera, dipenjarakan, dibelenggu, mereka masih bisa bernyanyi dan bersyukur. 我们可以看到保罗和希腊，他们虽然还在监狱里面，他们被打、被扣在一起，但是他们还是要祷告、赞美。 Saya membayangkan mereka, Tuhan tolong lepaskan kami. Apakah itu doa mereka? 我们可以想象，是不是他们祷告主啊，求你赶快放我们？ Saya percaya dalam hati Paulus dan Silas mereka berdoa, Tuhan berdoa supaya pintu kesempatan Injil itu bisa dibuka. 我相信他们是祷告，求主打开福音的门。 Dan pada waktu malam itu mereka menyanyikan puji-pujian kepada Allah, tiba-tiba dikatakan seketika itu gempa terjadi dan belenggu mereka terlepas dengan mujizat itu. 在圣经里说，约在半夜，当他们在祷告、唱诗、赞美神的时候，有地大震动，然后监狱的门也被打开了。 Karena kalau mereka berdoanya adalah Tuhan supaya lepaskan kami, pasti ketika peristiwa itu terjadi mereka langsung pergi lari keluar. 如果他们祷告说神啊，求你放我们，我相信当门打开的时候，他们肯定是立刻逃走的。 Tapi mereka tetap ada di situ untuk sebuah tujuan, untuk sebuah panggilan. 但是他们依然的还在那边，为了他们的呼召。 Tuhan berencana mempertobatkan banyak orang mulai panggilan Paulus ke Makedonia ini. 其实上帝都要保罗和希腊在马其顿里拯救很多的家庭， Dan kepala penjara ini salah satunya. 但是这禁足就是他的其中之一。 Terus kita melihat betapa besarnya kasih Allah untuk menjangkau satu kepala penjara ini. 我们可以看到上帝多么伟大的爱，就是为了要拯救这个禁足和他的家人。 Saya percaya Tuhan bisa mengerjakan peristiwa yang besar sebagaimana mungkin kalau kita mengingat kisah Yunus, satu kota bertobat. 我们可以看到，当神他的大能显现的时候，他可以拯救整个城市的。 Tapi yang Tuhan panggil hanyalah seorang kepala penjara yang hidup matinya pun tidak sepenting tahanan yang dia jaga. 但是上帝要呼召一位禁足，他的命都不如他所看那些囚犯的。 Maka di dalam peristiwa itu kepala penjara ini dengan ketakutan dan gentar berseru. 所以这个禁足他斩尽的呼叫， Tuhan, apa yang harus kuperbuat 他 supaya 说 aku：“ selamat? 神啊，我怎样行才可以得救？” Dan jawaban yang diberikan oleh Paulus, percayalah kepada Yesus Kristus. 然后保罗给他的答案是要信主耶稣。 Apakah Paulus melakukan sesuatu yang luar biasa?
有没有保罗做一个这么伟大的事情呢？没有。 Paulus hanya perlu yakin di dalam dirinya ketika Tuhan memanggil itu kesempatan dan berita Injil itu bisa disampaikan dengan tepat. 保罗只要坚定，知道上帝呼召他是为了要传福音。 Maka dikatakan di ayat yang ke-31 yang seringkali menjadi ayat penghiburan buat kita, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. 我们可以看到这31节经常是这经节来安慰我们的，就是这经节说，当信主耶稣，你和你一家都必得救。 Seringkali ini menjadi ayat penghiburan kita. Saya percaya semua keluarga anggota saya juga akan selamat. 经常这经节来安慰我们，我们相信，当我们相信的时候，我一家人一定也必得救。 So, kita mau melihat lebih jauh bahwa ada dua hal yang kita akan bisa pelajari daripada pengalaman kepala penjara ini. 在这里，我们可以从那个进主的经历中，我们可以学习到两个事情。 Yang pertama bahwa kita perlu mengakui datang kepada Tuhan bahwa kitalah yang membutuhkan keselamatan itu. 第一，我们要来到神的面前，我们要承认我们需要救恩。 Ada satu niat, satu motivasi, ada satu kesadaran diri bahwa saya butuh Tuhan. 有一个推动力，然后我们也觉悟到我们需要上帝。 Saudara, apakah kita masih memiliki kerinduan itu setelah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun kita mengenal Tuhan? 过了这么长时间，我们认识上帝，我们是不是还渴慕这一点？ Setiap orang yang memiliki dan mengalami keselamatan itu selalu memiliki cara pandang yang berbeda, yang berubah. 得了救恩的人，他们的对生活的看法肯定是被改变的。 Seringkali dalam kehidupan kita yang penuh dengan kesulitan, melihat masalah yang tidak ada jalan keluar, kita menjadi putus asa. 很长时间，在我们生活当中，当我们面对问题的时候，走投无路时候，我们都感到绝望。 Berapa banyak kita mendengar berita hari ini ada banyak kepala keluarga yang mengalami kesulitan sampai akhirnya maaf kata dia melakukan kejahatan, membunuh keluarganya dan bunuh diri. 我们经常听到。 家庭之主他们有多么的绝望，不能再继续生活下去了，他们都去犯法，然后有的也是自杀。 Ini yang dialami kepala penjara itu, dia mau membunuh dirinya karena menganggap hidupnya gagal. 这就是金主所经历的，他觉得他的生活已经失败了，所以他想去自杀。 Tapi di sisi lain itu adalah kasih Tuhan yang terbuka buat hidupnya. 但是那时刻，上帝的爱展现了在他的生命。 Sehingga dengan gemetar dan tersungkur di depan Paulus dia mengatakan, apa yang harus kau perbuat? 所以他战战兢兢地匍匐在保罗面前说：“我当怎样行才得救？” Nah, berita keselamatan itu tiba di dalam pengalaman hidup kepala penjara ini, dia dan seisi 然 rumahnya. 后福音就来到他和他家人。 Tentu saudara kita tidak mengenal yang namanya iman tebengan ya. 当然，我们听过是不是靠别人的信心。 Karena satu orang percaya maka seluruh isi rumahnya langsung percaya juga dan diselamatkan. 是说一个人相信，然后他全家人都可以得救。 Ayat 32 dicatat bagaimana Paulus dan Silas itu memberitakan juga firman Tuhan kepada semua orang di rumah itu. 在32节，我们可以看到保罗和希腊都去他的家传福音给他的家人， Kepada istri dan anak-anaknya tentang sebuah pengharapan yang baru yang mereka boleh 给 miliki. 他的妻子还有他的孩子，给他们一个新的希望。 Saudara, minggu ini kita lagi ramai dengan berita politik bahwa katanya satu keluarga harus satu partai katanya ya. 这星期我们有听到关于政治的消息，就是一个家庭必须要有一个政治党。 Tapi yang dimaksud di sini adalah pada waktu seorang percaya dia mengalami perubahan itu, dia mengalami kesadaran yang baru, maka disitulah sebuah kesempatan dan pintu-pintu yang terbuka yang lain untuk seluruh dan seisi rumahnya. 在这里，但是在这里我们可以看到，当一个人他的生命被改变的时候，有新的希望的时候，他也把那个传给他的家人。 Jadi orang-orang di sekitar atau di dalam rumah kita, keluarga kita akan melihat siapa diri kita, hidup kita yang berubah, itu yang akan membawa kita mengenal dan mereka mengenal akan Kristus. 所以，当我们在家庭当中，我们的生活被改变的时候，那就是我们把福音都传给他们了。 Saya ingin mengutip 2 Timotius 1 ayat 5, dikatakan demikian, sebab aku teringat
akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu, Paulus kepada Timotius. 在提摩太书后书的第1章第5节，这里记载：想到你心里无伪之信，这信是先在你外祖母罗以和你母亲有你记心里的，我深信也在你心里。 Jadi turun-temurun dari imannya Lois, neneknya, kepada ibunya Eunike dan kepada Timotius, yang muda itu 然 dipanggil. 后我们可以看到是一代又一代传下来，先是他的祖母罗以，然后传到他母亲尤尼基，然后到提摩太。 Saudara, yang kita perlu alami bukan hanya mengakui tapi juga mengalami sebuah perubahan hidup. 弟兄姐妹，我们的不是只是在传福音，但是我们也要经历它。 Perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi sebuah perubahan ya, bukan hanya kata-kata tetapi sebuah perubahan. 改变不只是改变，直到那里有变化。 Mari kita lihat beberapa bukti di dalam teks tadi. 我们可以看到，刚刚我们可以在几个经文里可以看到， Di ayat 33 dikatakan mereka ini melayani Paulus dan Silas, membasuh semua luka-lukanya. 我们可以在30章节，我们可以看到他们邀请他去他的家，然后洗他们的伤。 Mereka membuka rumahnya sebagai sebuah keramat tamahan untuk menerima Paulus dan Silas. 他们把保罗和希腊都接待到他的家。 Perhatikan bahwa mereka bisa saja mengalami ancaman bahwa harusnya kepala penjara ini yang memenjarakan Paulus, tetapi justru malah menerimanya di rumahnya. 我们可以看到，其实这禁主有一个威胁，就是他其实不应该把他们带到家里的。 Mereka mengalami sukacita, mereka memperkatakan perkataan yang benar, sampai pada waktunya kita melihat di ayatnya 35 dan seterusnya, justru kepala penjara itu akhirnya disuruh melepaskan Paulus dan Silas. 我们可以看到他们可把真话说出去，然后我们可以看到结果，有人官长都打发人来叫他释放他们。 Saudara, adakah mujizat Tuhan terjadi dalam keluarga kita? 是不是神的奇迹都发生在我们的家庭里呢？ Mungkin mujizat kesembuhan, 可能是医治的奇迹， mungkin mujizat pertolongan, semua yang kita butuhkan pada waktu kita bergumul akan semua itu. 可能 kebutuhan. 当我们挣扎我们所需要的时候，上帝都来足够。 Tapi saya percaya mujizat yang sesungguhnya adalah pada waktu Tuhan membuka hati setiap anggota keluarga kita. 但其实真正的奇迹是当上帝打开我们家人的每一个心的时候， Dan inilah yang menjadi tugas tanggung jawab kita. 那就是我们的责任。 Pada waktu ada seorang yang mungkin anak kita, hari ini itu banyak yang terjadi, ada anak yang mendoakan orang tuanya, orang tua yang mendoakan anak-anaknya. 现在很多孩子都为父母祷告，或者父母为孩子祷告。 Ada satu mungkin kesempatan di mana mereka akan berseru, apa yang harus ku perbuat? 可能他们其中也有在呼喊，我应该要怎么做？ Disitulah saya percaya anugerah Tuhan itu akan datang dan masuk kepada keluarga kita. 在那时候，我相信神的恩典会到那个家庭里。 Sudah bagaimana kita bisa membawa seisi rumah kita datang kepada Kristus? 我们如何可以把我们的家人带到基督里呢？ Tentunya dia memanggil kita untuk menjadi garam dan terang di tengah-tengah keluarga. 当然，上帝要叫我们作为家庭中的盐和光。 Artinya keberadaan diri kita, kehadiran diri kita menjadi sesuatu yang penting. 意思是我们的存在是多么的重要。 Tentu perjalanan berkeluarga itu selalu ada naik dan turun. 当然，在我们家庭生活当中是坎坎坷坷的。 Ada banyak kesulitan dan pergumulan yang tidak mudah seperti gambaran tengah malam yang dialami Paulus dan Silas. 当然，有一些经历都很不容易。 Mungkin tahun ini kita merindukan ada kondisi ekonomi yang lebih baik. 可能今年我们多么渴慕我们经济可以变得更好。 Mungkin seorang pasangan muda yang merindukan ada kehadiran anak dalam keluarga 可 mereka. 能夫妻都期待有孩子， Tapi Tuhan selalu mendengar jeritan dan seruan kita. 但是上帝都一直在听我们的呼喊。 Dan itu menjadi sebuah kesempatan bagi kita juga untuk hadir bagi keluarga, tidak menunda-nunda. 那就是我们的机会，
我们的机会，然后不要再拖， bahwa kesempatan itu tidak akan selalu ada buat kita. 因为那机会不会一直有的。 Saudara, 2 tahun ini menjadi 2 tahun yang sulit bagi perjalanan saya di dalam keluarga. 这2年，我牧师的生活都很不容易。 Keluarga saya memang sudah mengenal Tuhan dan ada di dalam Tuhan. 他的家人都已经信主了， Orang tua saya adalah orang tua yang biasa, yang bukan aktif di gereja, mereka sekedar hadir. 他的父母不只是一般的会友。 Tapi sejak saya mulai masuk remaja, saya mulai mendengar cerita bahwa papa saya ini pernah membangun gereja. 但我在青年会的时候，我听过我爸爸曾经有建过教会。 Maksudnya membangun gereja itu bukan melayani, tetapi justru benar-benar membantu sebuah gereja kecil membangun melalui konstruksi-konstruksi besinya. 建教会不是在教会里侍奉，但是真的去把那个教会建那个教会。 Singkat cerita, pada COVID 2021, apa saya ini berpulang dipanggil Tuhan karena COVID-nya. 短话说，在2021年的时候，疫情当中，他爸爸都回天家 Saya 了。 ingat di bulan Juli itu bahwa kami membawa papa saya ini masuk ke rumah sakit karena dia sudah sangat membutuhkan oksigen. 在7月份的时候，他们送他爸爸进医院，因为他都已经 Dia 无法 masih 呼吸了。 berjalan sendiri masuk ke dalam UGD itu. 他还自己走进去医院， Seluruh keluarga kami kena COVID. 我们全家人都得了疫情。 Dia tinggal sama cici saya, jadi saya datang dari Bandung untuk mendampingi dia masuk rumah 然后 sakit. 我姐姐都来到雅加达陪他进医院， Tapi waktunya hanya 3 malam. 但是只有三晚而已。 Dalam 3 malam yang cepat langsung perburukan terjadi dan dia koma dan meninggal di depan saya di ICU. 很快的，这3晚，病情恶化，然后他就进了 ICU。 Peristiwa itu terjadi dengan tiba-tiba. 这一切都发生的很突然。 Belum genap setahun kami mengingat atau kehilangan ayah saya kehilangan mama saya. 还没满1年，我失去爸爸，然后我又再失去了妈妈。 Dari September sampai awal Oktober tahun lalu saya mendampingi mama saya karena komplikasi jantung masuk di rumah sakit. 去年的9月份，我陪着我妈妈，因为她的心脏有问题。 3 minggu lamanya saya di rumah sakit, nggak pulang rumah sampai sempat ada beberapa hari nggak mandi. 3个星期，我一直都在医院，没有回家，甚至有几天都没有洗澡。 Karena cici saya juga sedang sakit setelah 9 bulan bolak-balik masuk rumah sakit, jadi tidak ada yang bisa mendampingi kecuali saya sendiri. 因为我姐姐也正在生病，所以没有人可以陪她，除了我。 Setelah 3 minggu di rumah sakit, dia juga mengalami komplikasi waktu transfusi dan akhirnya berpulang di depan saya di ICU itu. 3星期之后，病情也变恶化，需要输血，然后她也在我的眼前回天 Dan 家了。 setiap malam-malam itu di rumah sakit waktu tahun lalu itu di papa saya di waktu tahun kemarin di mama saya mengingat berdoa Tuhan tolong sembuhkan. 在爸爸在医院的时候，然后一直到妈妈还在进医院的时候，我都一直的祷告，求神来医治他们。 Nah di saat-saat terakhir saya mendampingi mereka, saya masih bisa mendoakan, saya bisa menyampaikan bahwa Tuhan masih ada hadir buat mereka. 但最后的时刻，我还在陪他们的时候，和他们祷告的时候，我还跟他们说，神依然都在。 Tapi setelah hampir setahun lewat, minggu depan kami memperingati, saya bersyukur untuk satu hal. 过了1年之后，我感恩一点， Bukan karena mereka sudah di dalam Tuhan. 不是因为他们已经信主了， Karena di saat-saat akhir hidup mereka masih mau berseru berdoa untuk Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan selamatkan. 因为在最后的时刻，他们还是在祷告，求神来帮助，求神来拯救他们。 So pergumulan kita di dalam melayani keluarga, menginjili keluarga itu memang tidak mudah. 弟兄姐妹，当我们要侍奉一个家庭的时候，我们这是很不容易的。 Kita mengingat bagaimana kisah Agustinus juga didoakan oleh ibunya bertahun-tahun lamanya. 我们也记得 Agustinus 的故事，当他的母亲很多年的为他祷告。 Tapi disitulah kita juga dipanggil untuk bertekun di dalam doa bagi anggota keluarga kita yang belum percaya. 但是在那里，我们也被提醒要恒切的为我们家人祷告。
kalau doa seorang ibu menghantar keselamatan anaknya. 当然，一个母亲的祷告是可以拯救一个孩子的。 Maka saya percaya doa juga akan membuat kita tekun dan sabar melayani keluarga. 所以我也相信上帝肯定让我们有耐心的去侍奉我们的家人， Yakin bahwa ada kuasa Injil menyelamatkan. 要相信福音的大能是可以拯救的。 Saudara, Yohanes 9 ayat keempat mengatakan demikian. 约翰福音的第9章第4节这 Bahwa 么 kita 说： harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, karena akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. 趁着白热，我们必须做那差我来者的工；黑夜将到，就没有人能做工了。 So, kalau kita masih ada hari ini, kita masih punya kesempatan itu. 弟兄姐妹，当我们还有今天还有机会的时候， Tidak berhenti di keluarga kita, 不只是停止在我们的家庭而已， tapi ada keluarga-keluarga di sekitar 但 kita, 是我们的周围还有很多的家庭， termasuk tetangga-tetangga kita. 也包括了我们的邻居。 Sudah inilah yang sebenarnya juga kami dan saya layani di dalam melalui Yayasan Indonesian Care yang nanti akan Bapak Ibu bisa melihat presentasi dan pamerannya. 这就是我在亚萨 Indonesia Care 里边侍奉的目的。 Dan kami melayani kaum prasejahtera di perkotaan, 我们侍奉那些比较贫穷的人， tetapi 在 secara 城 khusus 市 kami juga melayani dan mendampingi keluarga demi keluarga. 但是我们也一个家庭到一个家庭里去传福音服侍。 Sepanjang tahun ini kami sedang bergumul melayani akan keluarga-keluarga yang mengalami anak-anaknya itu malnutrisi atau stunting atau gizi buruk. 这一整年，我们都集中在服侍那些缺营养的孩子。 Minggu lalu saya bertugas mendampingi anak-anak ini bisa dilayani dicek di rumah sakit. 上个星期我陪伴这些孩子去医院检查。 Saya rasa mungkin seumur hidup mereka nggak pernah mereka berkunjung ke satu rumah sakit yang indah, yang bagus, yang mewah. 我觉得他们肯定这一生中都没去过这么好的医院。 Biasanya mereka hanya berhenti sampai di puskesmas atau di RSUD yang padat, yang penuh, yang panas. 他们平常只是去一些小的诊所， Tapi kali ini kami bekerja sama dengan sebuah rumah sakit swasta Kristen pula. 但这次我们和一个私人医院 Anak ini 合作。 datang dengan ibu-ibu mereka, datang dengan baju yang lusuh dan seringkali tidak memakai alas kaki, kakinya kotor, mukanya kumal. 他们这些孩子都来到那个医院，穿得很肮脏，然后没有穿鞋的进去这个医院里。 Waktu diperiksa semua orang di rumah sakit itu melihat dengan mata yang agak aneh atau sinis, 当他 menjauhi. 们在检查的时候，所有旁边的人都用不一般的眼神的去看他们， Tapi tetaplah mereka adalah orang atau keluarga yang dikasihi Tuhan. 但是他们依然是上帝所爱的家庭。 Nah, suatu kali ketika pemeriksaan sudah selesai, kami mau pulang, ada seorang ibu yang membawa anaknya diperiksa, dia membawa kakaknya juga, masih kecil balita. 当我们检查结束了，有一位母亲，她带了她的2个孩子。 Nah, ketika pulang dia bergendong bayinya, dia bawa barang-barangnya, tapi si kakaknya itu tertidur lelap karena kecapean menunggu. 当要回家的时候，他的母亲抱着一个孩子，然后都拿东西，但是他的大孩子还在睡觉。 Dalam kesempatan itu saya menawarkan, boleh nggak saya gendong aja. 我在那个机会，我就跟他说，我可不可以帮你抱起这个孩子？ Saya tahu dari beberapa anak ini tuh punya penyakit bawaan. 我知道这些孩子他们其实都有病的， Seperti TBC dan penyakit-penyakit lainnya. 好像肺炎还有其他的病。 Tapi waktu itu saya tergerak untuk menggendongnya. 但是那时候我感动，我想要抱他， Dan luar biasanya saya mendapatkan respon, dia itu langsung memeluk erat. 然后他的反应很吃惊的，他都抱了 Padahal saya 我。 ini orang asing buat dia. 其实我对他是个陌生 Dan 人。 ibu-ibu yang lain tuh melihat, kok bisa sih Bapak ini anak siapa bisa digendong katanya. 然后其他的母亲都看，这怎么样？这个孩子都要他抱。 Saya tidak mempedulikan kotornya, siapa dia atau apapun yang mungkin masih jadi penyakitnya atau apapun itu. 我不管他病什么，他生病什么，他是不是清 Tapi 洁， pada 我都 waktu 抱 saya 他。 memeluk anak ini, 当我在抱他的时候， saya merasa Tuhan itu sedang memeluk saya. 我觉得上帝也在抱我。 Terus setiap keluarga, setiap anggota
keluarga kita adalah orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan juga. 我们每一位家人都是上帝所爱的， Mereka adalah harta yang paling indah buat hidup kita. 他们是最宝贵的。 Tentu kita tidak ingin kalau kita sendiri yang mengalami kasih dan keselamatan itu. 当然，我们不要这的救恩只是停在我们自己。 Saya ingin menutup dengan sebuah kata-kata dari seorang anak remaja yang hidup pada zaman Nazi Jerman. 我要取有一个青少年的一句话来做结束。 Anne Frank ini mengatakan demikian. Orang mati menerima bunga lebih banyak daripada orang hidup. 这孩子说，死去的人他们接受很多的花， Karena penyesalan selalu lebih kuat daripada rasa syukur kita. 因为亏欠会比感恩更强。 Sudah selagi masih ada kesempatan kita dipanggil untuk menyaksikan kasih Tuhan itu. 弟兄姐妹，当然我们还有机会来看上帝的爱的时候， Sudah kita tidak dipanggil untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, yang besar, walaupun mungkin ada orang-orang yang dikaruniakan khusus untuk itu. 我们可能没有被呼召来做大事， Tapi kita dipanggil untuk melayani, mengasihi, dan menyampaikan kabar baik itu untuk setiap keluarga. 但是上帝呼召我们要去传好消息，要去传上帝的爱。 Mungkin orang tua kepada anak-anak, 可能父母给孩子， mungkin anak-anak yang berdoa untuk orang tua 可 mereka. 能孩子为父母祷告。 Tapi bukankah keluarga itu adalah keluarga yang paling berharga di mata Tuhan? 但是是不是那个家庭是在神眼里是最宝贵的？ Selama masih siang 趁着白热， dan akan datang malam. 然后黑暗将到， Biarlah kita mengerjakan pekerjaan yang diutus Tuhan kepada kita. 我们必须做那差我们来者的工。 Selamat melayani keluarga kita 我们一起服侍上帝， dan 一 keluarga-keluarga 起 yang 服 lain. 侍上帝的家庭，还有其他的家 Mari 庭。 kita berdoa. 我们一起低头祷告。 Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang diberitakan. 主啊，我们感谢你的话语已经传出去了。 Seringkali kami mengabaikan satu hal yang paling sederhana, yaitu setiap kali kami bertemu dengan orang-orang di rumah kami sendiri. 我们知道，当我们每次见我们的家人的时候， Mereka adalah orang-orang yang membutuhkan juga melihat akan kasih Tuhan. 他们需要看神的爱。 Mungkin kami bergumul dengan cara, dengan bentuk seperti apa kami bisa menjangkau mereka. 可能我们不知道我们该如何的去拯救，去 Bahkan 传福 mungkin 音。 keluarga kami sendiri mengalami banyak pergumulan, kesulitan dan tantangan. 可能我们自己的家庭也有面对很多的问题， Tapi biarlah itu menjadi sebuah kesempatan kami untuk menyeberang masuk ke dalam hati dan pikiran mereka. 但是让我们通过这些，我们可以进去。 Sampai pada waktunya tiba, 到了时候， anugerah keselamatan itu boleh diterima dan dihidupi. 神的救恩他们可以接受。 Dan di satu keluarga kami bisa menjangkau keluarga yang 通 lain. 过一个家庭，我们再去拯救另外一个家庭。 Ini yang kami mau lakukan dari mulai hari ini dan seterusnya. 这是我们从今天开始要做的。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉耶稣基督的名，我们祷告。 Amin. 阿门。